Assalamualaikum dan sejahtera anak-anak. Jom kita belajar matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Eti. Bab 1. Jom. Bab 1 tingkatan 4 kita iaitu 1.1F. Bagaimana menentukan punca persamaan kuadratik. Okey, kalau sebelum ni anak-anak dah belajar, anak-anak ambil tengok daripada graf. Kita boleh tengok saja paksi X yang bersilang dengan graf tu. Jadi itulah punca. Tapi untuk soalan ni, untuk 1.1F, dia tak bagi graf. Anak-anak kena guna kaedah pemfaktoran. Okey, apa kaedah pemfaktoran ni? Kaedah pemfaktoran ni yang anak-anak dah belajar masa tingkatan 2. Okey, so cikgu ulang balik. Sebelum kita buat cek punca, anak-anak kena pastikan persamaan kuadratik yang diberi itu memang dah dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, kalau dia dah dalam bentuk ni, baru anak-anak teruskan. So, kita cek contoh yang pertama. Okey, ada kuasa 2, ada tolak 5, ada B, ada C. So, senanglah untuk soalan ni. Kaedah yang pertama, cikgu ajar dulu kaedah pemfaktoran masa tingkatan 2. Kalau cikgu panggil kaedah Atroman. Okey, kita buat silang pangkah macam tu. Atroman lah. So, X. Untuk 6, selalunya 2 darab 3. Yang ni anak-anak kena test selalu. Mungkin 6 darab 1 atau 2 darab 3. So, cikgu pilih 2 darab 3 sebab apa? Sebab cikgu tengok tengah dia 5. So, tengah dia 5 tapi dia ada negatif. Kalau anak-anak tengok yang cikgu buat ni, dalam bentuk Atroman ni tak ada negatif. Bermaksud kita kena tambah negatif. Dan kena ada 2 negatif lah. Sebab apa? Sebab 6 tu adalah positif. So, kita darab negatif 3 darab X akan dapat negatif 3X. Negatif 2 darab X akan dapat negatif 2X. Tengah ni operasi tambah. Jadi, kita test. Betul tak negatif 3X tambah negatif 2X akan dapat negatif 5X. So, kalau betul sama, maksud dia, faktor dia adalah X tolak 2 X tolak 3 sama dengan kosong. Dan kita selesai guna persamaan linear kita saja. X tolak 2 sama dengan kosong. So, X sama dengan 2. Sebab apa? Negatif. Okey. Yang kedua, X tolak 3 sama dengan kosong. So, X sama dengan 3. Okey, inilah punca. Dua-dua ni adalah jawapan untuk punca persamaan kuadratik bagi X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kaedah anak-anak boleh tekan kalkulator saja. Kaedah ni anak-anak memang sukalah sebab senang. Okey, step pertama, bila nak tekan kalkulator, anak-anak kena tekan dulu mod 3 kali ni. Nampak cikgu bulatkan mod. So, berapa kali? 3 kali. Lepas anak-anak dah tekan mod 3 kali, anak-anak kena pilih perkataan apa. Perkataan dia akan naiklah equation dan sebagainya. Anak-anak kena tekan nombor 1. Nombor 1 tu untuk apa? EQN. Equation. So, tekan nombor 1. Lepas dah tekan nombor 1, anak-anak kena tekan anak panah ke kanan. Okey, sebab apa? Ni, anak panah ke kanan ni. Sebab apa kita nak tekan anak panah ke kanan? Sebab kita nak jumpa perkataan degree. Okey, degree ni dia ada 2, dia ada 3. Anak-anak kena pilih yang nombor 2. So, tekan kat kalkulator 2. Okey, selepas tu apa maksud degree? Degree tu maksud dia kita nak buat persamaan untuk kuasa 2 ni. So, sebab tu kita pilih 2. Seterusnya, dia akan naik A apa? So, kita tengoklah A. A ni depan, maksud dia 1 lah A tu. Kita tekan nombor 1. Lepas tu kita tekan sama dengan. Kemudian, dia akan tanya pula B. So, B berapa? B negatif 5. So, kita tekanlah negatif 5. Dan sama dengan pula. Okey, tu untuk B. Kemudian, dia akan naik pula C berapa? So, anak-anak tekanlah C pula. C 6. So, pilih 6. Tekan sama dengan. Okey, dekat skrin tu akan keluarlah jawapan. X1 sama dengan 2. Lepas tu untuk dapat, kalau dia tulis X1 ni, maksud dia ada banyak jawapan lah, 2 jawapan. So, anak-anak tulis dulu X sama dengan 2. Tak payah tulis X1, X sama dengan 2. Lepas tu anak-anak tekan ni, anak panah turun ke bawah. Sebab apa? Sebab nanti akan ada jawapan kedua.
X2 sama dengan 3. Okey, selesai. Tapi bila anak-anak tekan kalkulator, katalah dah dapat jawapan tadi kan. X, sekejap cikgu padam. Okey, anak-anak akan dapat X2, satu lagi X3 kan. Anak-anak kena patah balik, repeat balik yang atas tu. So, kalau dia positif, kat sini akan jadi negatif. Okey. Sebab apa? Sebab tu tadi cikgu dah ajak dah. Macam mana nak selesaikan punca atau faktor tu guna kaedah persamaan linear. Okey. Faham anak-anak? Okey, kita tengok next. Okey. So, kita tengok contoh B. Okey, contoh B, kalau anak nak tengok, dia bukan dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, anak-anak kena jadikan dulu ni. Jadikan dulu dalam bentuk ni. Okey, tak boleh tekan kalkulator terus. So, macam mana anak-anak nak buat? Anak-anak kena ubah dulu. Kita nak hapuskan 2 ni. So, dia bahagi. Jadi, kita akan buat operasi darab untuk semua. Sebab apa kena darab untuk semua? Sebab ni pecahan. Okey. So, 2 darab X kuasa 2 akan dapat 2X kuasa 2. 7 per 2X darab 2. 2 ni boleh potong saja. Boleh hapuskan. So, akan tinggal 7X. 2 darab 2 akan dapat 4. Okey. Kemudian kita akan bawa 4 ni sebab kita nak jadikan kosong sebelah kanan. So, operasi tolak. 2X kuasa 2 tambah 7X. Tolak dengan 4 sama dengan kosong. Okey, sampai kat sini cikgu dah ajar dah tekan kalkulator kan. Tekan apa anak-anak? Untuk yang tak ingat, mod 3 kali. Okey, sambil cikgu ajar ni anak-anak tekan. Mod kena tekan 3 kali. Lepas tekan mod, anak-anak kena pilih nombor 1. Tekan kalkulator nombor 1 untuk equation. Kemudian anak-anak kena tekan anak panah ke kanan. Kemudian anak-anak akan kena pilih degree. Degree tu ambil 2. So, tekan nombor 2 kat kalkulator. Kemudian dia akan tanya A. Okey, kita tengoklah A kita berapa. Ni A. Okey, so A 2. Tekan nombor 2, tekan sama dengan. So, dia akan tanya B pula. B kita 7. So, tekan 7, tekan sama dengan. Dan dia akan tanya C pula. So, C. Ni C. So, kita masuklah C negatif 4 sama dengan. So, dia akan keluar terus jawapan. Kalau anak-anak tekan kalkulator, jawapan dia akan terus keluar macam ni. X sama dengan negatif 4. Dan satu lagi, X sama dengan 1 per 2. Mana-mana yang anak-anak yang dah dapat 0.5 tu, anak-anak tekan shift ABC. Sebab kita nak jawapan dalam pecahan. So, bila dah dapat jawapan, kita kena patah balik lah. Kita kena tambah kosong. So, negatif. Kalau tadi contoh A, dia positif akan jadi negatif. So, kalau negatif kat atas ni akan jadi positif. Sama juga, kalau bahagi di bawah, dia akan jadi 2X. Positif, dia akan jadi negatif. So, complete lah. Faham anak-anak? Okey. So, kita tengok pula contoh C. Contoh C pun sama, dia tak duduk dalam samaan lagi. Dia kena patutnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, anak-anak kena jadikan dulu darab silang. So, X, operasi dia sebenarnya macam ni lah. X darab X tolak 4 sama dengan 2 darab 5X tolak 24. So, X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 4, negatif 4X. So, sama dengan 2 darab 5X, 10X. 2 darab negatif 24, negatif 48. Jadi, kita nak jadikan sebelah kanan kosong. So, kita akan bawa tolak 4X. Okey, kita bawa 10X dulu. 10X bawa sebelah, jadi tolak 10X sebab dia positif. Lepas tu tolak 48 bawa ke sebelah, dia akan jadi positif 48 sama dengan kosong. Okey, kalau kita tengok sini yang sama, ungkapan dia negatif 4X tolak 10X. So, kita boleh selesaikan. Anak-anak boleh tekan kalkulator saja. Negatif 4 tolak 10 akan dapat negatif 14X.
tambah 48 sama dengan 0. Okey, sampai kat sini, tekan kalkulator. Tekan apa? Mod 3 kali. Tadi cikgu dah ajar dah. Lepas tu pilih equation nombor 1. Lepas tu tekan anak panah ke kanan. Pilih degree 2. A. Sekarang A nilai lain lah. Okey, apa nilai A? Nilai A adalah 1. Tekan sama dengan, dia akan naik B pula. B negatif 14. Tekan negatif 14, tekan sama dengan. Lepas tu dia akan naik C. C anak-anak kena tekan 48. Sama dengan. So, dia akan keluarlah jawapan. Jawapan dia apa? Jawapan dia adalah X sama dengan 6. X sama dengan 8. Okey, jangan tinggal macam ni je anak-anak. Walaupun kita dah dapat jawapan punca, tapi kalau anak-anak tak buat pemfaktoran, anak-anak akan hilang markah. Sebab apa? Sebab tadi soalan dia adalah guna kaedah pemfaktoran. So, sama. Kalau positif, dalam ni akan jadi negatif. Kalau positif, akan jadi negatif. Baru selesai. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh D. Contoh D ni makin panjang lah. Okey, anak-anak kena buat kembangan dulu. Kembangan ni dalam matematik tingkatan 2 juga, bab 2. Okey, sebab apa kita kena buat kembangan? Sebab kita nak jadikan dia dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. So, kita buat sama-sama. X darab dengan X, anak-anak, Y darab dengan Y, anak-anak akan dapat Y kuasa 2. So, Y darab dengan 1 akan dapat 1Y. 2 darab Y akan dapat 2Y. 2 darab 1 akan dapat 2. Sama dengan 2 darab Y, 2Y. 2 darab 11, 22. Okey, sampai kat sini anak-anak kena cari yang mana sama. So, yang sama Y lah. 1Y tambah 2Y akan dapat 3Y. Kemudian dia ada positif 2Y. Anak-anak bawah akan jadi tolak 2Y. Dia ada tambah 2. Tambah bawa pergi sebelah positif akan jadi negatif. So, sama dengan 0. Sampai kat sini selesaikan. Y kuasa 2. Tambah 3 tolak 2 akan dapat Y saja. 1Y tapi kita tulis Y sahaja. Tambah 22 tolak 20 akan dapat negatif 20. Sama dengan 0. Okey, sampai kat sini baru anak-anak dapat tahulah. A dia apa? A dia 1. A 1. B 1. C negatif 20. So, cikgu dah ajar banyak kali dah. Tekan apa anak-anak? Tekan mod 3 kali. Mod. Kemudian akan naik perkataan equation yang pertama tu equation. So, tekan equation yang pertama. Nombor 1 tekan kat kalkulator. Kemudian anak-anak tekan anak panah ke kanan. Lepas anak-anak tekan kalkulator ke kanan, dia akan naik perkataan degree. Degree anak-anak kena pilih 2. Jangan pilih 3. Pilih 2. Sebab apa? Kuasa 2. Okey. Kemudian dia akan tanya A. So, anak-anak tekanlah A 1. Tekan sama dengan. Dia akan naik B pula. B pun 1. Tekan sama dengan. Dan dia akan naik C. C negatif 20. Tekan sama dengan. Okey. Dekat kalkulator, dia akan keluar macam ni. Minta maaf. Dekat kalkulator, dia akan keluar jawapan X. Okey. Dia akan keluar X sama dengan 4. X sama dengan negatif 5. Anak-anak jangan tulis X. Sebab apa jangan tulis X? Walaupun kalkulator X, tapi soalan kita Y. So, anak-anak ambil jawapan saja. Jadi, kena ubah X tu kepada Y. So, jawapan dia Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 5. Atas ni, macam biasa, kena buat faktor dia. So, positif akan jadi negatif. Negatif akan jadi positif. So, dalam kurungan akan ada Y tolak 4. Y tambah 5. So, complete untuk dapat markah penuh lah 4. Selalunya soalan SPM memang soalan ni ada. Okey. Jangan tertukar je. Jangan kalkulator tulis X, anak-anak pun tulis X. Memang salah. Anak-anak kena tulis ikut soalan. Kalau soalan P, walaupun kalkulator X, anak-anak kena tulis P.
untuk jawapan akhir. Okey, boleh anak-anak? Okey, kita dah habis dah untuk cikgu punca. Ni cikgu recall balik saja. Kenapa punca tu apa? Punca tu adalah nilai yang bersilang lah. Kalau kita panggil berselisih lah antara graf dengan paksi X. Okey, so paksi X. Kalau kita tengok graf ni, kenapa graf bentuk U? Sebab A dia positif. A lebih besar daripada kosong. So, A dia bentuk U. Bersilang di sinilah punca. Okey, kenapa graf bentuk U terbalik? Sebab A dia kecil daripada kosong. So, A dia negatif lah. So, sama juga kita akan cari yang bersilang. Okey, faham anak-anak? Okey, kita dah selesai dah macam mana nak cari punca. Cikgu dah ajar dua kaedah. Kaedah pertama tadi yang A tadi, cikgu ajar kaedah pemfakturan. Dan kemudian baru cikgu tunjuk contoh A, B, C, D guna kalkulator untuk mudahkan anak-anak. Cikgu nak anak-anak cuba buat soalan. Praktiskan diri 1.1F, soalan 1 A, B, C, soalan 2 A, B, C. Jom uji kefahaman anak-anak. Okey, terima kasih. Selamat belajar.